السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah dan inayahnya dapat sama-sama kita berada dalam suasana majlis ilmu pada malam ini. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk kita berada dalam masjid yang serba indah ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan kepada kita, diberi nikmat kelapangan kepada kita untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu seperti pada malam ini. Jadi pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusan masjid kerana memberi kesempatan kepada saya pada malam ini untuk sama-sama kita bermuzakarah, kita berbincang, kita mengingati sesama kita. Saya nak peringat diri saya dan juga tuan-tuan perempuan sekalian, apa yang kita boleh ingat. Kadang-kadang kita boleh ingatkan diri kita itu dengan kalam-kalam kita yang biasa, tapi belum pasti lagi peringatan yang kita ingatkan kepada diri kita dan juga kawan-kawan kita dengan kalam yang biasa itu boleh mengawal dan menjaga iman yang kita warisi sekian lama daripada nenek moyang kita. Iman yang Allah Ta'ala berikan dalam diri kita ini perlu kita bajai, perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya iman ini sentiasa subur dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan sentiasa subur dalam ahli keluarga kita dan masyarakat kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini marilah sama-sama kita mendengar beberapa petikan potongan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik serta petunjuknya kepada kita apabila kita membaca ayat-ayatnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, ayat yang selalu kita dengar, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Sadaqallahul azim. Ayat yang begitu panjang. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa kita sekarang, memotivasikan
memberi satu rangsangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata dalam ayat tersebut? Sanuqri'uka fala tansa. Nabi dia baca ayat-ayat Allah Ta'ala takut lupa. Kan? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir, maka berilah peringatan. Inna fa'atiz zikra, mudah-mudahan dengan memberi sedikit peringatan tersebut akan mendatangkan manfaat kepada orang yang inginkan peringatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita orang yang teringin nak dinasihati, nak diperingatkan, sama ada daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak dengarlah apa yang Nabi cakap melalui lidah Nabi, kita ini berada dalam satu zaman yang sangat jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan majlis-majlis yang seumpama pada malam ini menjadi satu nostalgia, seolah-olah Nabi mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dalam kehidupan. Kerana apa? Kerana kehidupan kita ini bukan sekadar kehidupan di dunia semata-mata, tetapi kehidupan kita akan diteruskan dengan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang berada di alam akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita merenung sepotong ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Fatir, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengingatkan kita bahawasanya seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, baginda sallallahu alaihi wasallam tak lagi nak peringat kita seperti mana dia peringatkan para sahabatnya ketika 1400 tahun yang lampau. Waktu tu Nabi ada, Nabi boleh peringat. Kalau sahabat-sahabat buat silap, Nabi akan pesan, wahai sahabat, tolong berhati-hati dalam kehidupan. Jadi kita ni umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa untuk nak mengawal diri kita supaya kita sentiasa terpelihara di dalam kehidupan kita? Tidak lain dan tidak bukan, kita jadikan peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai garis panduan dalam hidup kita. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menceritakan bahawasanya
harta pusaka yang baginda sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Seperti mana firman-Nya, dan kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Maknanya Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Kita selalu cerita tentang Quran bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tak apa nak dengar pun dalam bulan Ramadan tu. Pasal apa? Duk kalut nak tarawih. Apa ustaz ni duk ceramah lama orang nak tarawih. Duk sembang apa lama sangat. Jadi kadang-kadang kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran terbatas. Sehingga kita tak tahu bahawasanya harta yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga kepada kita, kita terlupa. Contohlah, ibu bapa kita meninggalkan dunia, meninggalkan kita. Tiba-tiba tak ada apa dia tinggal. Apa perasaan kita? Kita kata tu dia kalau nak mati-matilah, paling tidak tinggallah biji rumah. Menunjukkan bahawasanya kita teringin nak mewarisi peninggalan nenek moyang kita. Kerana dengan nak mewarisi harta peninggalan nenek moyang kita, kadang-kadang ada di kalangan kita sanggup bermusuh-musuhan. Bukan orang jauh, adik-beradik. Tu nak menunjukkan bahawasanya warisan yang ditinggalkan itu penting untuk kita fikirkan bersama. Kalau dengan sebuah rumah usang pun menjadi satu permusuhan di kalangan adik-beradik, maka telahlah satu peninggalan pusaka yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak peduli kadang-kadang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala nak cerita dekat kita, bagaimana kita berurusan dengan harta peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita menguruskan peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita muhasabah apabila ayat dibacakan kepada kita, kita cuba muhasabah balik diri kita. Golongan yang pertama kata Allah, yang mana mereka ini faminhum zalimun li nafsih, maka ada di antara mereka yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Bagaimana mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka? Dengan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan tadi, yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah yang terpilih? Kita lah. Kita yang Allah Ta'ala jaga sampai sekarang, mempunyai keimanan dan kepatuhan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata umat Islam. Allah Ta'ala pilih. Kita nak jadi Islam ni Allah Ta'ala pilih. Bukan boleh syok-syok saja nak jadi Islam. Ada di kalangan kita yang kembali balik. Nah, ni saya pinjam sikit kata-kata seorang ustaz.
Dia kata, ustaz, bukan convert ataupun bukan pindah agama, kembali U-turn. Maknanya asal kejadian kita yang Allah ciptakan kita ini di muka dunia ini adalah fitrah. Sebelum kejadian kita di muka dunia ini, Allah Ta'ala persoalkan kepada kita, alastu bi rabbikum. Tuhan tanya kita. Tak kiralah kita yang berada dalam masjid, kita yang berada di luar masjid, kita yang berada di jalan raya, maknanya tak kira. Termasuk Cahayanu Alif ke Hana Windal Waw ke siapa pun, Tuhan tanya, pernah kita melalui temu duga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu? Tu sebelum kita nak diutuskan Allah Ta'ala ke dunia. Semua pakat jawab. Qalu bala. Mereka semua menjawab. Ruh-ruh tadi. Bala. Bahkan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang menciptakan kami. Itu aku janji kita yang pertama. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita di muka dunia ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan hamba-Nya yang mewarisi keimanan daripada keturunan kita. Kita Islam daripada awal. Dan ada pula yang kembali balik tak kala Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah, pintu petunjuk Allah Ta'ala kepada mereka, maka mereka kembali balik kepada agama Allah. Jadi maknanya Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, Allah Ta'ala wariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Alhamdulillah, kita di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Tapi kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Maka ada di kalangan mereka yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Macam mana mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka? Dengan mereka tidak mengindahkan apa yang Al-Quran sebut, apa yang Al-Quran memperkatakan kepada mereka, apa yang Al-Quran peringat kepada mereka. Sebab tu ayat yang kita baca, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Akan lari orang-orang yang tak nak mau peringatan tadi. Kerana apa? Mungkin mereka merasakan Al-Quran ini mengungkung diri mereka untuk meneruskan kehidupan di dunia yang fana ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itu satu golongan yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Ada golongan yang menzalimkan diri mereka. Mereka tidak mengindahkan Al-Quran, tak peduli langsung Al-Quran, bukan sekadar nak menghayati Al-Quran, tapi kalau diberikan Al-Quran, ditunjukkan kepadanya ini mushaf Al-Quran, sila baca ayat Al-Quran. Ma ana biqari. Dia jawab macam Nabi juga, aku tak tahu baca. Kenapa berlaku umat yang mengaku bahawasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba
kitab warisan yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, kita jawab ma ana biqari. Boleh cakap Arab pula no. Saya cakaplah bahasa Tanjung Bunga tu. Orang Tanjung Bunga cakap ma ana biqari. Aku tak mampu untuk nak membacanya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita sedia maklum bahawasanya ketika mana saat Sayyidina Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama, Iqra. Jibril kata dekat Nabi, baca. Nabi jawab, ma ana biqari. Tak apalah. Nabi pada waktu itu seperti mana yang kita sedia maklum. Kenapa Allah Ta'ala utuskan hambanya yang nama Muhammad di kalangan orang bangsawan yang hebat, tiba-tiba dalam keadaan yang tidak boleh membaca? Kalau kita nak rungkaikan benda tersebut, banyak hikmahnya. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau Nabi ni petah cakap macam kita lah, kalau Nabi ni petah cakap macam kita, nescayalah di kalangan pengikut-pengikut ataupun di kalangan umat pada waktu tu kata, Nabi ni memang pandai bercakap. Jadi dia boleh auta apa yang dia nak cakap. Dalam Nabi tak mampu untuk nak membaca dan menulis, tiba-tiba Nabi boleh keluarkan satu penyusunan ayat yang cantik dari segi peradaban tulisan dan tutur kata. Nampak? Itulah mukjizat i'jazul Quran. Nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran ini bukan daripada kalam Muhammad bin Abdullah, tapi Al-Quran ini adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Iaitu Tuhan yang aku janji sama-sama dulu. Yang Tuhan tanya kita, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua pakat jawab, ya, bahkan engkaulah Tuhan kami. Ni, itulah kalam-kalam perkataan yang Allah Ta'ala sisipkan ia di dalam Al-Quranul Karim sebagai peringatan dan hubungan kita dengan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, iaitu ada di antaranya ada yang bersikap sederhana. Maknanya Al-Quran Allah Ta'ala bagi kat dia, dia sederhana je, sekadar je. Macam mana? Mungkin bagi dia Quran itu hanya sekadar kita baca sudah, janji baca. Nampak? Mungkin juga Al-Quran itu sekadar sebagai satu wasilah perantaraan untuk menunjukkan bahawasanya dia ini masih lagi beragama Islam. Ada Quran kat rumah dia. Jangan sampai orang kata ada Quran dah kat rumah, Allah tak sempat nak beli. Itu teruk sangat lah. Maknanya dia ada. Sebab tu ada di kalangan kita menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai hantaran. Bagus, saya tak melarang benda tu, tapi adakah sekadar penghantaran sebagai perantaraan untuk kita mengadakan majlis walimatul urus. Ini cerita sikit sebab tengah orang nak kahwin lah ni, seronok. Pergi beli Quran tu, hak mahal tu. Tuan-tuan, saya pun pernah dihadiahkan oleh isteri saya Quran.
Saya pun pernah menghadiahkan dia Quran. Itu orang kita. Adakah Al-Quran itu sekadar itu sahaja? Contohnya, kita baca Quran malam Jumaat. Kita baca Quran malam Jumaat. Ada orang kata, malam Jumaat ni orang baca surah Kahfi. Iyalah. Hak yang tak boleh baca Kahfi, dia baca Yasin. Baca Yasin. Malam ni, malam Jumaat, kita baca Yasin. Tuan-tuan, perempuan, kita baca Yasin. Ya, Pak Imam. Baca Yasin ramai-ramai. Malam nisfu Syaban pula. Tiba-tiba Pak Imam terlupa, kalut. Terlupa malam tu malam 15. Ada sahabat kita peringat, Pak Imam, malam ni malam nisfu Syaban. Kena baca Yasin. Berapa kali Pak Imam tanya? 3 kali Pak Imam. Boleh tak malam ni saya tak larat, kita baca sekali? Tak boleh Pak Imam, kena 3 kali. Itu sebagai contoh. Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang jadikan Al-Quran itu sebagai muqtasid. Maknanya bersikap sederhana. Mungkin sekadar baca sahaja. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah lah, boleh baca. Boleh melihat. Dan golongan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan ada di antara mereka pula yang mendahulukan orang lain dalam membuat kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia mendahulukan orang lain. Dalam erti kata Al-Quran yang Allah Ta'ala wariskan kepada kita hamba-hambanya, dijadikan Al-Quran itu sebagai satu momentum, sebagai satu perangsang dalam hidup dia. Kita nak buat apa dalam kehidupan? Berpandukan Al-Quranul Karim. Bukan sekadar kita hanya mampu mengalunkan bacaan, tetapi kita mampu untuk melihat rentetan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi untuk kita faham sama-sama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, fastabiqul khairat, fasabiqu bil khairat. Bukan sekadar dihayati, tapi dipahami, dihafal dan sebagainya. Ini golongan yang ketiga kata Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu ialah limpah kurnia Allah Ta'ala yang besar. Allah yang maha besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi bila kita tengok peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kita tanya diri kita balik. Saya tanya diri saya, tuan-tuan, perempuan tanya diri perempuan. Adakah kita ini berada dalam golongan yang pertama, iaitu mereka yang Allah Ta'ala bagi Quran? Dia kata Quran, ialah Quran lah. Tak peduli dengan Al-Quran, tak mampu membaca Al-Quran. Bukan sekadar tak mampu membaca Al-Quran, tak mampu menghayati Al-Quran. Bukan sekadar tak mampu menghayati Al-Quran, yang agak lebih malang lagi, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sebagai garis panduan kepada kita. Kita kata Quran tu hanya zaman Nabi je kita boleh pakai. Zaman sekarang ni zaman yang susah kita nak ikut Al-Quran sepenuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ungkapan itu keluar daripada seorang hamba Allah? Sebab Allah Ta'ala dah cerita agak kita.
Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di kalangan hamba-hambaku ini menzalimkan diri dia. Ada. Sebab tu Tuhan sebut. Adakah kita nak masukkan diri kita dalam orang-orang tersebut? Sekarang ini kalau kita katalah Al-Quran itu tidak bersesuaian dengan keadaan semasa. Keadaan semasa telah menunjukkan bukti apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kajian demi kajian yang cuba disusun, adakah itu pernah disebut di dalam tulisan ataupun di dalam perkataan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad? Tengok-tengok, iya. Jadi saya nak ngajak diri, bukan malam ni ya. Tak tahulah sebagai mukadimah ke awaluhu wa akhiruhu ke, saya tak pasti. Tapi yang Cik Fazil cakap kat saya macam tu lah. Andai kata umur panjang, ada rezeki. Apa yang saya nak mengajak dan mengetuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, lama dah kita duk baca Yasin. Lama dah yang kita duk baca Yasin dan hafal Yasin. Sejauh mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin tu yang kita faham. Saya nak bagi contoh lah. Bukan kata saya nak bagi intro. Intro ni maknanya ada coming soon. Saya nak cerita bahawasanya dalam Yasin itu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut yang mana ayat itu bertepatan dengan keadaan semasa sekarang. Mana ayat surah Yasin? Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nak ceritakan bahawasanya akan keluar daripada pokok yang hijau itu api. Kita pun buat kajian. Bukan kita lah, orang pun buat kajian. Kalau kita buat kajian, kita dapat. Tiba-tiba penemuan berlaku. Dia panggil biodiesel. Dieselnya datang dari mana? Datang dari kelapa Bali. Kelapa Bali itu warnanya apa? Pokoknya warnanya hijau. Tiba-tiba keluar api, boleh menggerakkan enjin dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawasanya, dia tak cerita lah keluar-keluar daripada pokok kelapa sawit tu api cap tu, bukan. Nak menunjukkan bahawasanya dengan kecanggihan sains dan teknologi boleh menggerakkan sesuatu, menghasilkan api daripada bahan hijau tadi. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. 1400, 500 tahun yang lampau. Kita pun duk baca malam Jumaat. Saya bagi contoh lah, tuan-tuan. Dalam surah Yasin yang kita baca juga, kadang-kadang kita seolah-olah melihat filem P. Ramlee sebelum P. Ramlee. Apa P. Ramlee sebelum P. Ramlee? Maknanya sekarang ni kalau boleh tengok cerita P. Ramlee tu kira A lah. Walaupun tak hidup zaman P. Ramlee. Seolah-olah P. Ramlee tu kita dah jumpa dia setiap hari kat Penang. Seolah-olah. Pernah jumpa tak P. Ramlee? Tahu tak P. Ramlee mati bila? P.
P. Ramlee ni mati, ada beberapa kerat yang dalam masjid ni yang sezaman dengan P. Ramlee. Hak lain tu tak pernah jumpa P. Ramlee. Tapi kita kenal P. Ramlee itu seolah-olah P. Ramlee itu berada sezaman dengan zaman kita. Kalau kita baca Al-Quran, sebagai contohnya dalam surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat, Tuhan mengkisahkan ada satu kisah yang menarik. Kadang-kadang nampak macam lucu, tapi hakikatnya ada satu kesedaran, mesej yang nak disampaikan oleh hamba Allah tadi kepada golongan atasan. Itu intro, nak menunjukkan Quran. Karena apa? Sebab itu kita diminta sabiqun bil khairati biiznillah. Kita bersegera untuk melakukan kebajikan. Maknanya mengkaji, mendalami apa yang Al-Quran sebut. Itu satu. Saya bagi contoh lagi lah. Malam ni nak cerita tentang syok Quran. Sebab apa? Nak tunggu bulan Ramadan lambat lagi. Satu. Yang kedua, bila kita cerita panjang, mereka duk tengok jam. Bila nak sambung yang ke-8 pula Ustaz? Sebab apa? Tazkirah jangan lama-lama. 10 minit je bulan Ramadan. Betul lah tu. Okay. Hadirin yang dirahmati Allah, kita duk baca ayat ini tak kurang daripada 17 kali. Kalau tak baca ayat ini, sembahyang 1000 rakaat pun tak diterima Allah Ta'ala. Apa maksud? Surah yang saya maksudkan itu adalah surah Fatihah. Alhamd. Pernah tak seketika apabila kita baca Alhamd, seolah-olah macam kita sedang borak di kaki 5 masjid, tengah duk cerita betapa syoknya kita berada dalam situasi hembusan angin bayu laut. Tengah duk sembang, kan? Duk sadar tepi tu, sambil duk sembang kalik. Maknanya berlaku satu komunikasi yang intim antara kita dengan sahabat. Sedap tak sedap? Loh, pukul 12 dah kita duk sembang. Sebab sambil duk sembang angin duk tiup, sambil duk sembang angin duk tiup. Seronok. Pernah tak kita baca Fatihah macam tu? Apa Ustaz cakap ni, kami tak faham pun. Fatihah lah, sembang lah. Kalau kita boleh dapat suasana membaca Fatihah itu seperti mana kita bersembang dengan sahabat kita di atas tembok di tepi laut, dihembuskan oleh bayu malam, kita akan rasa satu kenikmatan. Ni yang kita duk dengar sejarah ustaz-ustaz duk cerita, sahabat-sahabat ataupun di kalangan tabi'in dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau semayang sampai berjam-jam, baca Al-Quran bukan setakat semuka, kadang-kadang sampai satu surah, bukan surah Inna A'tayna, surah Baqarah. Kerana apa? Kerana ada satu komunikasi perhubungan antara dua makhluk dan hamba dan khaliq, yakni pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak boleh merasai kenikmatan dan kemanisan tersebut, adakah kita ini layak nak dapat tiket Allah Ta'ala untuk masuk syurganya? Sedangkan kita dengar sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar sebagai contoh, bila dia baca Quran, dia sembahyang, anak panah boleh tarik daripada susukan tubuh dia. Pasal apa?
Sebab dia rasa ghalib. Dia rasa sesuatu kenikmatan apabila dia semayang dan membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita boleh ceritalah, kita boleh pujuk diri kita. Kalau takat kita nak baca Yasin, kita nak ingat, nak menghadam, rasa Fatihah cukup. Fatihah dia bukan banyak, ada 7 ayatnya. Tok Zah kata 7 ayat, 2 ayat pun cukup. Kalau kita betul-betul menghayati, kita betul-betul bersembang. Nak sembang cakap, nak cakap, nak berceramah ni pun susah juga, takut tersilap. Lagi masuk pula YouTube kata, Ustaz Syakban kata bersembang dengan Allah. Bukan bersembang maksud kita bersembang macam tu. Kita ada hubungan rantaian sebab Nabi peringat dekat kita. Apabila kita baca Quran, seolah-olah kita mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Hakim, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdalu mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghampiri diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang lebih utama yang datang terus daripadanya, yakni Al-Quran. Kita tak boleh dekat dengan Allah, tak boleh berdialog dengan Allah melainkan kita mengungkapkan kalimah yang suci, yakni Al-Quran. Sebagai contoh, bila kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah kita cakap dekat Tuhan, wahai Tuhan yang selayak-layaknya dipuji, segala puji hanya senya yang layak hanya bagi Engkau. Siapa Engkau? Rabbul Alamin, yang mentadbir sekalian alam, termasuklah alam yang fana ini dan juga alam yang kekal abadi. Itu dia. Tuhan kata apa kat kita? Hamadani ya abdi. Tu tengok malaikat, hamba aku tengah duk puji aku tu, tengok. Tapi kita tak perasan. Apa? Bila kita mengalunkan ayat tadi, kita baca, kita kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki pada hari pembalasan. Tuhan kata dekat malaikat, tengok tu, hamba aku tengah duk puji aku tu. Siapa kata hamba aku tak bagus? Hamba aku tengah duk puji aku tu. Aku terima pujiannya. Tak nama dialog benda tu, tak nama sembang. Cuma kita saja tidak ada perasaan tersebut. Cuma kita sahaja tidak merasai bahawasanya kita tengah berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita rasa orang yang depan kita ini mendengar dan kita bercakap, orang tu dengar, menunjukkan bahawasanya ada harapan permintaan kita itu akan diperkenankan oleh Allah ataupun diperkenankan oleh orang tadi. Kemudian kita kata apa? Saya bagi contohlah, nak menunjukkan bahawasanya besarnya ganjaran kalau kita segerakan kebajikan dengan melakukan kebajikan, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
akan hanya saja Engkau ya Allah yang kami sembah. Maknanya kita tidak bertuankan siapa-siapa. Yang kita sembah abdi. Sembah ini bukan bermakna kita menghadap macam tu. Kita memperhambakan. Maknanya kita ni kuli. Kita ni lekeh. Hanya saja yang layak Engkau lah ya Allah yang kami memperhambakan diri kami. Tuhan kata tengok. Dia kata aku terima. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya saja Engkau lah ya Allah yang selayaknya kami minta pertolongan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan kalau waktu tu kita baca dan kita faham bagaimana situasi dan keadaan kita pada waktu itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranu syafi'un wa musyaffa'un wa mahilun musaddiqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar, atau kama qala rawahu Ibnu Hibban. Yang bermaksud Al-Quran itu adalah pemberi syafaat, yang mana syafaatnya akan diterima, dan sebagai penghujah yang mana hujahnya disokong. Nabi nak bagi tahu hebatnya kita dekat dengan Quran. Quran ini sebagai syafaat penolong kita. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang mana tidak ada naungan pada hari tersebut, tak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Waktu tu Quran mai bagi pertolongan kepada sahib dia, kepada orang yang dekat dengannya, orang yang baca dia, orang yang menghayatinya, dan menjadi hujah di mana hujahnya disokong. Tuan-tuan, kita dah baca dalam Quran. Apa dia? Yang Tuhan sebut, hari ini aku kuncikan mulut kamu. Kan? Aku kuncikan mulut kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuan-tuan, waktu tu kita nak cakap pandai pun tak boleh. Waktu tu kalau adalah orang boleh tolong, mungkin kita akan minta pertolongan pada waktu itu. Kalau kita tidak menyediakan peluang-peluang untuk ditolong pada waktu itu, berdasarkan hadis Rasulullah, sebagai penghujah yang disokong, Quran tolong kita berhujah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, inilah hamba-hambamu yang sentiasa membasahi bibirnya, membaca kalam-kalammu. Inilah hamba-hambamu yang melihat deretan kalimah-kalimah yang suci ketika mana mereka berada di alam fana. Inilah hamba-hambamu yang menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu yang diungkapkan olehmu untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang harmoni. Tuan,
waktu tu tak ada apa dah. Quranlah sebagai pendorong kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga Allah. Bukan letak Quran macam tu. Quran, ikut je Quran. Tak. Menunjukkan Al-Quran itu sebagai satu pedoman kita. Saya selalu menggunakan istilah kamus. Kamus ini apa maksud ataupun apa peranan kamus? Kamus ini membantu kita memahami perkataan-perkataan yang kita tak faham. Kamus bahasa Inggeris menunjukkan perkataan bahasa Inggeris yang kita tak faham, kita buka kamus bahasa Inggeris. Oh, cerita dia school. School tu sekolah. Ingatkan apa? Kamus. Al-Quran sebagai pedoman kita. Nabi kata, kalau letak Al-Quran di depan, maknanya, wahai Quran, ke mana yang kami nak pergi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. yakni jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Jalan yang mana satu? Jalan di kalangan para anbiya, mursalin dan salihin dan sadiqin. Jadi kita ikutlah Quran. Quran kata apa? Quran kata jangan buang masa. Kerana apa? Kalau buang masa kita rugi. Tak nak jadi rugi macam mana? Jangan buang masa. Pertamanya ketika mana Allah Ta'ala ciptakan kamu di dunia ni, kamu jangan buang masa. Kalau kamu buang masa, kamu rugi. Kalau tak nak rugi, pertamanya illalladzina amanu. Kamu kena percaya dekat aku, yakni beriman. Kedua, wa amilus solihat. Kena buat amal-amal kebajikan. Kamu tak rugi nanti. Wa tawasau bil haqq. Berpesan-pesanlah kamu di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah kamu di atas kesabaran. Nescaya kamu tak rugi. Oh, rupanya suratul As. Nampak? Itu contoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat pula dah lah, mai lewat. Ceramah pula lewat kan. Okey. Jadi sebagai rumusan dan khulasahnya, kita tanya diri kita, adakah kita nak diri kita termasuk golongan yang pertama tadi, yang mana zalimul li nafsi, ataupun diri kita sekadar muqtasid? Tak apalah ustaz, ini janji baca. Ada yang orang tak baca langsung. Ataupun kita termasuk dalam golongan yang orang kata apa, wasabiqun bil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu sebagai kata cambahan minda pada malam ini, peringatan sebagai hamba Allah untuk diri kita. Mudah-mudahan warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dekat kita ini, kita belek-belek, kita baca-baca, kita hayati, mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita, bukan sekadar di dunia, malah di akhirat nanti. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kelemahan, kekasaran bahasa, maaf dipinta, minta maaf sekali lagi. Dan juga terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada malam ini, dan sudi untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan perbuatan atau amalan yang kita laksanakan ini, Allah Ta'ala lipatkan ganda pahalanya
dan jadikan dia sebagai satu bekalan kita di akhirat kelak insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.